Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi pengerusi majlis, Ustaz Hadi, pengetua Ma'had Asy-Syatibiyah, dan juga Ustaz Arifin yang menjemput Ustaz sejak daripada hari itu. Dia maklumkan Ustaz boleh tak datang ke Penang dan juga ke Kedah. Alhamdulillah. Ustaz selalu memang malas nak pergi, tapi bila ada jemputan Ustaz pergilah, Begitu juga kepada yang buat live, Cik Muhammad Nazih kita, Abang Abu Bakar Osman AB yang buat live bagi page Darul Hijrah Production, serta pelajar-pelajar tahfiz yang Ustaz kasihi sekalian. Okey ke? Okey. Oh, Ustaz tengok semua berserbat. Berapa juzuk dah hafal ni? 15 juzuk. Masya Allah. Siapa yang 1 juzuk je angkat tangan? Ada? Yang 2 juzuk? 3 juzuk? Ingat bila jadi pelajar tahfiz, pertama sekali jangan buat maksiat. Bila buat maksiat, apa akan berlaku? Hafalan dia akan rosak. Betul? Jangan tengok benda-benda dalam handphone ni. Betul? Jangan tengok benda-benda apa tu kamu. Agak-agaknya. Jangan tengok apa? Laman web lucah. Itu yang jadi hafazan kita itu fasad, rosak. Sebab itu ini baru mukadimah. Belum isi kandungan lagi. Ustaz rasa lebih kurang dalam 5 jam baru habis kot. Boleh tunggu? Tunggulah, aku nak belah. Baik, hari ini Ustaz akan membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuatkan dalam kitab Sahih Muslim. Apa makna dia? Hadis ini adalah hadis sahih. Ada 2, sama ada Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Ni perawi hadis yang hebat. Jadi Ustaz nak bacakan satu hadis Nabi, anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
Zahaba ahla dusur bil ujur. Maksud dia apa? Dia ada satu golongan manusia daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi. Mereka mengadu. Apa aduan dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahla dusur bil ujur. Orang-orang Madinah. Siapa itu orang-orang Madinah? Orang-orang Ansar yang kaya-kaya. Mereka ni bulat semua pahala. Yusalluna kama nusalli. Betul wahai Rasulullah, mereka sembahyang bagaimana kami sembahyang. Wa yasumun kama nasumu. Dan mereka berpuasa bagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Satu yang kami kalah dengan orang Madinah yang kaya-raya ni, apa dia? Mereka bersedekah dengan harta mereka. Di sini kami kalah. Ni siapa yang cakap ni? Antaranya Abu Zar Al-Ghifari. Allah. Sebab itu mereka ni bukan hasad, dengki kepada orang Ansar Madinah ni, tak. Tetapi dia bertanya ni bukan sebab dia dengki, tak. Tapi dia mengatakan kami tak dapat pahala sebab orang-orang Ansar Madinah inilah yang akan dapat lebih pahala dengan harta mereka yang banyak. Wahai Rasulullah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Ta'ala boleh menjadikan sedekah kamu itu kepada yang lain? Bukankah Allah Ta'ala boleh menukarkan sedekah kamu itu kepada yang lain? Ya, orang Madinah, orang Ansar ni banyak duit, tetapi kamu boleh Allah Ta'ala jadikan sedekah dalam bentuk yang lain. Apa bentuk dia? Inna fi kulli tasbihatin sadaqah. Setiap tasbih itu adalah sedekah. Apa itu tasbih? Siapa tahu? Yang selalu kita baca, apa dia? Lalu kita baca lepas sembahyang tu. Subhanallah, 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 subhanallah. Apa lagi? Wa kullu takbiratin sadaqah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab itu orang-orang Wahabi tak suka kalau kita buat zikir-zikir lepas sembahyang ni. Mereka akan mengatakan bid'ah. Bid'ah sesaja. Sedangkan kalau imam ini membaca setiap benda ini, dia akan menjadi sedekah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 33 kali. Itu merupakan sedekah, kata Nabi. Cumanya imam kalau tengok ada orang masih tengah sembahyang, maka dia rendahkan suara dia. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Maknanya tak boleh dibaca dengan suara yang nyaring, jahrian. Dia mesti baca dengan suara yang perlahan. Pasal apa? Ada orang tengah sembahyang sunat, ada orang masih tengah sembahyang lagi masbuk dan sebagainya. Ni
Sebab itu Nabi SAW mengatakan apa dia? Termasuklah takmid, tasbih, takmid, takbir, tahlil, wa fi kulli ta'lilatin sadaqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya itu adalah sedekah. Ini kata Nabi. Wa amru bil ma'ruf, dan juga menyuruh manusia kepada kebaikan adalah sedekah. Allahu Rabbi. Siapa sini yang akhlaknya baik, warak? Ada sini yang warak ni? Cuba angkat tangan, saya tengok. Ada tak yang warak? Apa itu warak? Siapa tahu? Warak itu tak semestinya apa dia? Apa itu warak? Tahu tak? Warak tak semestinya pakai serban macam kamu. Betul? Terlanggur pokok ciku, berdemak, dihitam dahinya. Ya, bukan itu. Wara' itu apa dia? Ijtinab an manhiyatillah, menjauhi daripada segala larangan Allah. Itulah wara'. Tetapi ustaz nak bagi tahu kamu memakai pakaian sunnah. Betul tak betul? Serban. Ustaz ketika berforum dengan Timbalan Mufti Datuk Zamri Hashim, dia kata zaman jahiliah Abu Jahal pun pakai serban. Oh, terkejut aku dengarnya. Zaman jahiliah Abu Jahal pun pakai serban. Tetapi dia kena ada beza serban orang Islam dengan serban orang kafir. Babul imamah, kamu memakai serban, ini adalah di antara sunnah Nabi yang kita ikuti. Bagus. Sebab tu ulama menyatakan man idda'a bi hubbin nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yattabi' bi sunnati fa da'wahu kadzibun. Barang siapa who claim cinta kepada Nabi, we love the prophet of Muhammad, walam yattabi', tapi tak pernah, never, tak pernah ikut sunnah Nabi, maka dakwaan dia itu dakwaan seorang yang pembohong. Alhamdulillah Ustaz tengok pelajar-pelajar Ma'had Tahfiz Syatibiyah ini berserbannya, berjubahnya. Ada yang memakai apa benda, apa panggil tu, rida. Masya Allah, hebat-hebat ni. Itulah wara'. Betul? Itulah namanya wara'. Baik. Kalau kita menjalankan amar ma'ruf, itu dinamakan juga sebagai sedekah. Wan nahyu 'anil munkar sedekah. Melarang manusia daripada kemungkaran. Kita nasihat sahabat kita, share, jangan buat maksiat, share. Agak-agak sahabat dengar tak? Dia boleh dengar tak? Kalau kita nasihat kepada dia, share, jangan buat, share, benda ini adalah haram, share. Agak-agak sahabat kita dengar tak? Cuba tengok wajah sahabat kamu di sebelah. Cuba tengok. Cuba tengok. Tenung matanya. Tenung matanya. Tengoklah muka sahabat kamu. Tenung matanya. Jangan tenung hidungnya. Berapa terowong kola kansa tu, jangan. Tenung matanya. Tenung matanya, dan kita nasihatkan dia, share, jangan buat benda-benda yang Allah larang, share. Ini nasihat aku kepada sahabat, ini nasihat aku kepada saudara.
Tapi tak apalah, pelajar-pelajar tahfiz ni, Allahu Rabbi, Ustaz tengok ya. Hari tu Ustaz tengok orang Melayu lah yang paling ramai pergi konsert Coldplay. Allahu Akbar. Dekat 50,000 orang pergi konsert Coldplay. Kemudian yang ramainya orang Melayu, orang Cina, India ada juga, tapi tak ramai. Orang Melayu paling ramai. Allahu Rabbi. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yabqal Islam illa ismuhu. Islam tidak tinggal lagi melainkan hanya pada namanya. Wala yabqal Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal lagi Quran melainkan hanya tulisannya sahaja. Lalu Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita tanya mereka, kenapa kamu Islam? Mereka akan jawab, kerana bapa aku dulu pun Islam. Kepada bapa aku pun Islam. Dan bapa kepada bapa aku pun Islam. Dan bapa kepada bapa Islam. Bapa kamu. Ini yang berlaku hari ini. Allahu Rabbi. Dia tak tahu madza ya'ni intima'i lil Islam. Dia sendiri tak tahu kenapa aku peluk Islam. Pasal apa semayang? Bapa aku semayang. Bapa aku pun semayang. Bapa aku pun semayang. Dia pun tak tahu kenapa dia semayang. Nampak tak? Ini yang menjadi masalah umat Melayu hari ini. Apatah lagi umat Melayu yang liberal. Alah, relax. Ni konsert Coldplay ya. Yang dengki ni tak mampu beli tiket. Saya nak tampar dia. Tengok dalam Facebook apa dia orang komen. Tengok dalam TikTok apa yang mereka komen tentang orang-orang yang marah demo pergi konsert Coldplay tu. Pasal apa? Mereka mengatakan, alah dengki lah tu, tak mampu beli tiket lah tu. Payah orang Melayu liberal ni. Dan Nabi sebut, la yabqal Quran illa rasmuhu. Tidak tinggal lagi Quran melainkan tulisan sahaja. Dan seorang ulama mengatakan, wal Quranu gharib fi jufil fasik. Quran itu pelik bila dibaca oleh orang yang fasik. Kalau melakukan cukup hebat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tu dibaca oleh orang fasik. Sebab apa? Dia sendiri tak faham apa makna dia. Orang fasik ni dia baca alunan dia, taranum dia bagus, tapi dia tak faham apa yang dibacanya itu. Ini yang Nabi kata, tidak ada lagi Quran. Bila diangkat, hanyalah yang ada hanyalah tulisan semata-mata. Allah Rabbi, kita risau akhir zaman nanti. Memang kata Profesor Datuk Hasanuddin Al-Hafiz mengatakan akhir zaman nanti, almarhum mengatakan Quran akan diangkat. Wal-iyazubillah. Ini kita takut. Antaranya almarhum Datuk Haruddin juga mengatakan Quran akan diangkat. Bila Quran akan diangkat, maka manusia akan duduk dalam keadaan kesesatan. Wal-iyazubillah. Baik. Sebab itu kenalah menasihati apa dia?
rakan-rakan kamu jangan membuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi bud'i ahadukum sadaqah. Apa dia tuan-tuan rahmati Allah, pelajar-pelajar yang rahmati Allah, dan juga apabila kita memberi bantuan kepada orang itu juga dinamakan sebagai sedekah. Sebab itu ustaz ya, tengok apabila disebut oleh Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi, kata Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi, ayuhal malik, kunna ahlan qaumal jahiliyah. Kami ini memang adalah kaum yang penuh dengan kebodohan. Ini kata Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi. Wahai Raja Najasyi, kami ni memang penuh dengan kebodohan. Di mana kebodohan kami? Orang Arab jahiliyah pandai membaca, pandai menulis, pandai mengira. Tapi di mana kebodohannya itu? Apabila kata Ja'far bin Abi Talib, yang pertama sekali na'budul asnam, kami menyembah berhala. Di situ kebodohannya. 4 berhala yang besar yang disembah: Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manah, Al-Ubal. 4 berhala. Dalam sirah Indonesia mengatakan 4 berhala yang disembah dalam dan luar Kaabah. Ada pula berhala-berhala kecil 360 penuh sudut bulatan luar dan dalam Kaabah. Di sinilah kebodohan kami, wahai Raja. Apa dia? Apabila kami menyembah berhala. Di situlah kebodohan kami. Yang kedua, apa dia? Wa naqulu maita. Kami makan bangkai yang tidak disembelih atas nama Allah. Lam yazkur ismallah, yang tidak disembelih atas nama Allah. Ustaz lupa nak tutup sound. Okey. Wa naqulul maitah. Apa itu? Kami makan bangkai lam yazkur ismallah, yang tidak disebut atas nama Allah. Bila sembelih tidak disebut nama Allah, maka ianya menjadi bangkai. Baik tu ya, ustaz ni orang Parit, ayah ustaz orang Parit. Ayah ustaz selalu bawa ustaz masa sekolah rendah dulu pergi ke kedai mi helam Pekan Parit tu. Masa tu dia punya kedai tu kayu warna biru. Jadi pergilah makan. Dia punya mi helam dia super. Nalayerki. Dia punya mi helam dia ada daging, aku tak tahu daging apa dalam tu. Ya Allah ya Tuhan, tak tahu apa daging dalam tu. Adakah daging itu disembelih? Kalau daging ayam, adakah ayam itu disembelih? Siapa yang sembelih? Ini syubhat. Takut Cina tu kata ini halalkah? Al-yawma. Siapa sembelih? Saya. Mangkok. Dia ada ayam, dia ada daging. Daging tu pun siapa yang sembelih? Allahu Rabbi. Kalau daging lembu, siapa yang sembelih? Takut dia kata saya mah. Ya Allah, I don't know. Lepas tu dia buat kopi dia. Kopi tu dalam cawan kopi tiam tu, bila kita minum tu dia masuk kat tekak ni, very delicious, very tasty. Tu belum pau dia lagi, dia ada pau kaya, pau ayam, pau daging, pau kacang.
Dalam pau tu pun ada ayam tak siapa lah sembelih gamaknya. Dalam pau itu ada pau daging, tak tahu siapa pula sembelih. Aku balonnya. Hinggalah Pak Darustas, imam besar di Raja, almarhum Datuk Malik, dia kata kat ayah saya, janganlah bawa anak-anak kamu makan ke situ, Pekan Pari tu, jangan. Ayah saya bagi excuse, alasan apa dia? Awak tengok orang pakai serban pun makan. Maknanya orang pakai serban makan, bolehlah makan kat situ. Kata ayah pula, kata Pak Darus saya, jangan. Sebab itu bila makan benda-benda syubhah ni, benar hati. Benar hati, kata dia. Macam kamu kalau makan benda-benda yang syubhat, akan jadi benar hati. Tu yang bila qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala. Tak jumpa ujung. Apa ujung? Pasal apa? Pasal makan benda-benda syubhah. Sini siapa yang suka makan Maggi, angkat tangan. Boleh tak makan Maggi? Boleh? Boleh? Betul ke tak makan Maggi ni? Tak usah tanya Ustaz Adil kan. Betul tak makan Maggi? Mereka makan apa? Makan apa? Makan angin. Tumpahlah makan angin. Makan nasi tak? Ayam? Ayam disembelih tak? Siapa sembelih? Tokek Cina sembelih. So sebab itu untuk hafazan kena makan benda-benda yang halal, jangan makan benda-benda yang syubhat. Maggi. Apa lagi? Apa lagi? Maggi Korea, kimchi, apa benda semua tu jangan makan. Pasal apa? Ia boleh merosakkan hafazan. Dulu almarhum Ustaz Asandin, Ustaz pernah tanya dia, Datuk biasa makan kepala ikan tak? Memang saya makan. Datuk, bukankah makan kepala ikan boleh merosakkan hafazan kita? Saya makan kepala ikan bila saya dah jadi hafiz 30 juzuk. Ikut suka saya lah nak makan apa pun. Jadi bagi mereka yang baru ni, pelajar-pelajar Mahat Syatibiyah yang baru ini, elakkanlah daripada memakan benda-benda yang orang kata boleh menghilangkan hafazan. Sebab apa? Sebab kalau anda sudah hafiz 30 juzuk, barulah boleh makan. Ini di antara benda-benda yang kita kena jaga untuk hafazan kita. Saya rasa orang yang hafiz ini juga tak boleh makan jeruk. Betul ya? Tak boleh makan jeruk, tak boleh makan kepala ikan. Banyak pantang Ustaz. Apa lagi tak boleh makan? Itu je. Apa lagi tak boleh makan? Ke kau mau makan habis semua, muka darah macam itu juga? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Okey, bagus. Kemudian kata sepupu Nabi lagi, Ja'far bin Abi Talib, apa dia? Wa naqta'ul arham, dan kami memutuskan silaturahim. Allahu Akbar. Pantang ada pergaduhan. Kalau
Kalau misalnya unta tu makan kebun, seorang ni punya kebun, unta tu masuk dalam kebun, dia makan, bergaduh. Bukan tuan punya unta dengan tuan punya kebun tu bergaduh, suatu semua puak bergaduh hingga menyebabkan banyak kematian. Ustaz pernah ingat masa Ustaz dijemput oleh penguasa Jabatan Agama Islam Perak. Ini cerita yang memutuskan silaturahim ni. Masa tu Ustaz pergi tangkap pondan. Tangkap pondan lah masa tu. Penguasa jemput Ustaz, pergi sekali operasi remot. Jadi Ustaz pergilah. Bila Ustaz tengok, Ustaz kata ini bukan pondan, ini perempuan ni. Pasal apa? Bila suara dia memang macam perempuan, sebiji main macam perempuan. Bila kita kepung tu, tolonglah, ini bukan pondan ni, ini perempuan, janganlah. Lepas tu Ustaz tengok dengan make up dia 3 layer, dengan gincu di bibirnya, apa ikan pelabuhan. Tak, kalau ponjang perempuan ni dengan maskaranya, dengan bulu mata lentik, apa bulu mata kerbau. Dia ke pondan ni. Tapi otak-otak yang ada pencen lah. Otak-otak lama kata, Syekh, pegangnya jantan. Memang betul. Bila Ustaz pegang tangan dia, dia meronta-ronta tu memang kederat dia, kederat jantan. Tiba-tiba terkeluar suara jantan dia. Apa kata dia? Sakit lu bodoh. Allah, memang jantan rupanya. Nasib baik Ustaz tak kena rasuk hari tu. Allahu Rabbi. Sebab itu jauhilah. Ustaz pernah menyampaikan ceramah di sekolah star baru-baru ni lah, berkenaan dengan gay, lesbian, LGBT, lesbian, gay, bisexual, transseksual. Apa itu LGBT? Iaitu yang pertama lesbian, antara perempuan dan perempuan. Gay itu ialah antara lelaki dan lelaki. Baik itu, kalau kamu nak hafazan kamu bagus, janganlah buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Ustaz bila masuk bawah KPM, Ustaz memang kena jaga pertamanya buli, jangan. Ada suka buli di sini? Ada budaya buli sini? Ada? Betul ni? Nanti Ustaz tanya dengan Ustaz Adi. Betul tak ada buli ya? Betul? Jangan ada buli di sini. Tak mau. Kamu adalah pelajar-pelajar yang baik, pelajar-pelajar tahfiz. Tak semestinya, tak sepatutnya ada buli di sini. Tak mau. Begitu juga buli ini ada 2 kategori. Buli fizikal, tumbuk, terajang. Tengok di beberapa sekolah ada benda ni. Ada satu sekolah di mana ke, di Sabah ke, di Sarawak ke, dia buli dahsyat. Dia terajang budak form 1, ditumbuknya, dia ambil bangku, Allahu Rabbi, kesian tengok. Kemudian masuk kes polis, ambil kau. Sebab itu jangan ada buli di kalangan pelajar tahfiz ni. Ustaz tak mau. Yang kedua, buli secara fizikal. Yang kedua, buli secara mental. Jangan
itu pun salah. Badak dah datang. Badak. Dia tak pukul, tapi dia kutuk. Badak dah sampai. Badak sumbu. Itu juga dinamakan sebagai bully. Mental orang tu. Mental budak tu. Yang kedua, namanya sexual harassment. Setanda pelajar mat tahfiz ini ada membuat sexual harassment. Apa dia? Seperti liwat. Ada ke sini? Yang jenis bernafsu. Ada tak ni? Cari yang jambu-jambu sikit. Ada ke sini yang jambu-jambu ada? Jom saya tengok. Mana yang jambu-jambu ni? Tambah yang jenis tanah. Ni jenis jambu-jambu ni. Ada tak sini? Ada yang jambu. Cuma angkat tangan. Mana yang jambu-jambu ni? Ustaz masa menjadi ketua wadah, masa itulah dekat Izzuddin. Lepas tu Ustaz banyak kali pindah dah. Ustaz dulu situ duduk atas bukit, dengar yang jenis geng-geng lembut ni menjerit. Tolong. Siapa pula? Pasal yang lembut-lembut ni, dia suka pakai tuala atas kepala ni, dia bawa satu tuala. Kemudian rupa yang berkemban tu tau, dia ikat sampai atas. Atas ni ada satu tuala, bawah ni tuala panjang sikit, dia ikat rupa perempuan berkemban. Pergi bilik ayah, bawa berus gigi, bawa cebok, jalan. Allahu Rabbi. Dikacau oleh 5 orang pelajar lelaki ni. Malah ni. Tu yang dia menjerit. Tanah. Ustaz turun daripada bukit, aku naik asrama 5 tu, semua aku tampuk perpak. Tampak yang lembut-lembut 3 orang tu pun aku tampuk. Kenapa Ustaz? Kenapa tampuk saya? Dah kamu merenyam? Kamu suka kan? Memang kacau kamu kan? Suka kan? Saya kata, kenapa pakai macam orang perempuan berkemban ni? Turunkan tuala kamu. Bila turun, ya Allah, patutlah titiknya besar. Ini sebab itu pelajar-pelajar jangan ada buat gangguan seksual ni. Pelajar-pelajar tahfiz jangan ada perbuatan meliwat. Jangan. Perbuatan meraba, jangan. Ada tak sini? Itu namanya gangguan seksual. Di sini ada tak? Bila kawan dia tengah sujud, dia bawa ni. Menjerit dia. Ada tak panggil apa itu kat sini? Ada tak? Kamu pelajar tahfiz, jangan buat apa itu. Semua itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Dan kata Ja'far bin Abi Talib, wa na'til fawahish. Wahai Raja Najasyi, kami mendatangi fawahish, kami mendatangi kejahatan. Apa dia antara dia? Kami minum arak, nashrabul khamra, kami minum arak. Kami berjudi,
Tu ustaz, ya, teringat ada seorang staf ustaz lah, dah pencen apa. Dia kata, ustaz, kalau belah Taman Miru tu ada rumah berantu, kami pergi. Orang lain semua lari, kami pergi. Pasal apa ustaz? Kami nak minta dekat jin tu nombor ekor. Jadi bila pergi ke rumah tu, jumpa jin tersebut. Jin tu kata, untuk apa kamu datang sini? Kami nak minta nombor ekor. Jin tu kata, hei, aku jin Islam, judi tu haram padaku. Oh, tak buta asal lagi ustaz. Kami pergi pula ke kebun pisang. Rupanya di situ pun ada jin pisang. Setahu aku, yang jin makan pisang tu, yang dekat masjid tu, itulah jinnya. Dan ustaz, memang betul ada jin pisang. Jadi dia kata, jin tu kata, bawakan jantung pisang yang paling besar, bawa kepada aku. Dia pun cari lah ustaz, kami pun cari, dah jumpa betul. Memang betul ustaz, ada jin, ada apa jantung pisang yang paling besar. Kami disuruh oleh jin tu buka. Memang betul ustaz, ada nombor dalam dia. Nombor tu pula cantik. Orang kaki judi dia tahu cantik tak cantik. Kemudian jin tu bagi tahu, kalau menang first prize, jangan lupa sedekah ke masjid. Udah. Inilah jin menyesatkan manusia. Jin Islam okey, jin kafir ni menyesatkan manusia. Kalau menang first prize, sedekah ke masjid. Sebab itu kalau Ma'had Syatibiyah ini dapat orang bagi sedekah pisang, tanya dulu, ni sempena apa ni? Sempena kenduri kesyukuran anak teman, makan halal. Ini sempena apa ni? Udah makan dulu baru tanya. Berapa ular sawa telan ngak tak payah konyol dah, baru tanya, ni sempena apa ni? Semalam menang loteri. Udah. Oh, menang loteri ya? Alhamdulillah, sedap juga pisang loteri ni. Sebab itu, tolonglah tanya dulu sebelum kita membuat benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, dan kami ini di antaranya berzina. Allahu Rabbi. Pernah seorang lelaki bertanya kepada seorang ustazah. Dia kata, ustazah, saya pernah terlanjur dengan awek saya, dan saya rasa tak boleh tanggung sorang-sorang sebab awek saya pula meninggal dunia dalam aksiden. Ustazah, perkara itu zaman remaja saya, zaman yang dah lama berlalu. Boleh tak saya nak ceritakan kepada isteri yang tercinta? Boleh tak? Ustazah kata, jangan. Nanti kalau kamu cerita kepada isteri kamu, zalat anha hubbuha, akan hilang rasa cintanya kepada kamu. Jangan cerita. Tapi ustazah, saya tak boleh simpan seorang-seorang ustazah. Saya nak cerita kepada isteri saya. Boleh kan ustazah? Tak boleh, kata ustazah, jangan. Nanti kalau kamu suruh dia bancuh kopi, dia kata, bancuhlah sendiri, bodoh. Itu maknanya udah hilang cinta dia kepada kita. Okey ustazah, kalau macam tu boleh tak saya cerita kepada member baik saya? Member baik pun jangan, kata ustazah. Ya, mungkin awak rasa lega setelah menceritakan kepada member baik ni, tapi member baik ni amanah dah, boleh simpan rahsia dah. Kita rasa lega, betul lega menceritakan kepada dia, tapi dia ni boleh tak simpan rahsia? Kita kata zip your mouth, jangan cerita kat orang. Ya, zip mulut awak, jangan cerita kat orang. Besok 100 orang tahu tentang apa yang kita lakukan. Pasal apa? Dia tak boleh simpan rahsia. Habis tu ustazah, saya nak cerita
ceritalah kepada Allah. Kan qiyamul lail ada solat sunat taubat. Pada sujud yang kedua itu bacakan la ilaha illa ant inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa ant inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, aku telah banyak melakukan kezaliman kepada diriku ya Allah, dengan dosa-dosaku ya Allah. Menangislah, sujud. Pada rakaat yang kedua itu lama menangis. Kata Sayyidina Umar, satu tangisan boleh memadamkan api neraka. Allahu Rabbi. Ya, memang ya, ada di antara kita ni, tapi macam kamu mungkin ya, yang paling tua sini siapa? Tingkatan 5 ada, tingkatan 5 17 tahun ada. Ada tak? Ada ya. Mana tingkatan 5? Cuba angkat tangan, Ustaz nak tengok. Mana? Ke tak ada tangan belakang ni? Angkatlah. Tingkatan 5 mana? Ada pun. Lagi? Ada tak? Ada tak? Tingkatan 5 lagi? Tak ada. Tingkatan 4 ada. Ustaz ya. Okey. Ustaz ya pernah dijemput. Ustaz ni jadi AADK ya, ikon Kinta ya, AADK jemput ikon Kinta. Jadi Ustaz kata dekat AADK, kenapa tak ambil selebriti? Ustaz ni selebrutu. Panggillah selebriti yang selalu masuk TV tu kan. Ustaz ni masuk CCTV Pasaraya je. Dia kata, dah ada Ustaz, kami nak orang yang boleh approach budak-budak ni. Ustaz pergi ke masa tu Puspen Perlu. Rupa-rupanya memang ramai bekas penagih dadah di situ. Allah Rabbi. Bila Ustaz pergi tu ceramah Maudhu Rasul, kemudian Ustaz minta dia orang, mari sama-sama kita buat zikir munajat sikit, yang selalu dinyanyikan oleh Ustaz Badrul Amin. Okey, mari sama-sama ya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz tengok nangis, sedih, menangis, menangis. Yang muka degil pun ramai ke? Tapi ada yang tersentuh hatinya dengan zikir munajat ini. Ya Allah ya Tuhan, tersentuh hatinya. Masya Allah. Ada seorang tu, dia menangis atas bau Ustaz. Masalahnya kalau menangis tak apa, dengan hingus-hingus sekali keluar. Saya tak larat tu. Jenuh nak nyucinya balik. Ada seorang tu isak gam, lalu saya gam, saya ini apa benda dia cakap ni. Kata jurulatih tu, Ustaz dia ni memang lalu sikit sebab isak gam basikal tu. Ya, orang patut tampil tayar dia pergi hisap gam tu pula. Gam basikal tu memang lalu mana. Mata merah, alium meleleh. Ya gam, ini apa benda dia cakap. Dia kata jurulatih, dia kata Ustaz dia ni kalau tak ada orang, dia boleh sembang dengan dinding sampai 3-4 jam.
Padahal bukan ada orang, dinding je tu. Wajah kamu pada lalu. Dan ustaz tengok ramai orang Melayu yang menjadi penagih dada. Dahsyat. Tak ada seorang mengatakan, ustaz tolong doakan saya ustaz. Ya, kenapa? Bila saya balik kampung ustaz, saya menagih balik. Udah. Apa pasal pula apa itu? Kawan-kawan bagi dada free ustaz. Kawan-kawan mula free, lepas tu bayar lah. Akhirnya dia menjadi penagih balik. Jangan macam tu. Ustaz kata, ustaz doakan kamu berjaya melepasi ketagihan dadah kamu, insya-Allah. Allah maaf, Allah bersama dengan kamu, insya-Allah. Baik. Dan kata Ja'far bin Abi Talib lagi, wa ya'kulu minnal qawiyud dha'if, dan orang yang kuat di antara kami makan orang-orang yang lemah. Apa makan tu? Ya'ani menindas orang-orang yang lemah. Orang-orang miskin, orang-orang fakir, mereka tindas. Kalau beri hutang, maka suruh bayar berganda-ganda kali bayaran dia. Subhanallah. Maka mereka akhirnya menjadi hamba, be the slave of the Quraisy, menjadi hamba kepada orang-orang kafir Quraisy. Inilah di antara yang disebut oleh Ja'far bin Abi Talib sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ustaz ulang balik, pelajar-pelajar rahmati Allah, pelajar-pelajar tahfiz Asy-Syatibiyah, supaya janganlah buat sebagaimana orang-orang Arab jahilah buat. Bully, tak mau. Ya. Apalagi gangguan seksual, kamu menjadi peliwat, masya-Allah, Allahu Akbar. Apa lagi? Ya, jangan kita buat minum arak. InsyaAllah kau pelajar sini tak minum kau. Ya. Apa lagi? Zina. Janganlah kau yang warak-warak ni, jangan buat benda-benda ini. Adalah benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz buka, siapa nak tanya ustaz apa-apa benda? Boleh. Ada nak tanya tentang yang ustaz bincangkan tadi? Ada tak? Tanya. Ada? Angkat tangan. Ustaz, saya pernah meliwat. Udah. Ada tak sini? Ada nak tanya? Tak ada? Tak ada ya? Semua faham? Faham ke faham? Faham, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang ustaz sampaikan pada hari ini dapat memberi motivasi kepada kita bersama. Ya, dalam hadis yang ustaz bacakan tadi, ingat ya, walaupun ya kita tidak banyak duit untuk bersedekah, tetapi Nabi sebut tadi, fi kulli tasbihatin sadaqah, wa fi kulli takbiratin sadaqah, wa fi kulli apa dia? Tahmidatin sadaqah. Ya, semua itu adalah sedekah. Sedekah tidak semestinya dengan duit. Orang Madinah banyak duit, tapi sedekah itu ialah dengan zikir-zikir yang kamu buat, itu juga adalah sedekah. Nanti bagi tahu dekat bapa kamu, okey, abah bagilah sedekah kepada Ma'had Syatibiyah ni. Bapa kamu kata, kan ustaz dah bagi tahu kan, zikir pun kira sedekah, abah tak payahlah bagi sedekah lagi. Bila tabung lalu je, subhanallah, 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 subhanallah. Janganlah begitu. Pada mak bapak yang ada fadlul mal, yang ada duit, berilah sedekah kepada Ma'had Asy-Syatibiyah ini. InsyaAllah Allah Ta'ala akan murahkan rezeki ya kamu dan juga bapa kamu. Wasya'allahu ta'ala wasya'allahu ta'ala rizqahu. Allah Ta'ala akan murahkan rezeki insyaAllah. Bersedekah tidak akan menjadikan kita miskin,
tapi bersedekah akan menjadikan kita lebih banyak rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah merahmati majlis kita, kuliah duha kita pada hari ini, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allah ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin, minal mustaghfirin, minal muqimin as-salah, minas syuhada'i was salihin, wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal ghala. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah daripada kami bala bencana-Mu ya Allah. Walaupun ada di antara kami yang melakukan maksiat kepada-Mu ya Allah, jangan Kau umumkan bala itu ke atas kami, kerana kami orang yang salat, orang yang rukuk dan sujud kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis, insya-Allah.